Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, disebabkan hari ini cikgu ada mesyuarat, jadi cikgu tak dapat melaksanakan kelas Google Meet. Okey, jadi kamu perlu tonton video pengajaran cikgu dan siapkan tugasan. Okey, cikgu nak kamu buka muka surat buku teks halaman 130, tajuk Mercu Kebanggaan Kita. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Okey, semua tengok buku teks halaman 130. Cikgu akan baca dan kamu perlu buat semakan. Okey, semasa mercu kebanggaan kita. Semasa di Terengganu, keluarga Farisha mengunjungi produk pelancongan terbaru iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni bina tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Matanya menilau-nilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelanggatnya. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Wah, cantiknya seni bina. Tidak saya sangka Malaysia ada binaan sehebat ini, luah Farisha. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di jejantas puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lutsinar di hujung jejantas puncak itu. Namun begitu, mereka mula gemetar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebalan 75 cm dengan susunkan kaca sebanyak 3 lapis. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jambatan itu. Menurut pegawai penerangan, jambatan itu menggunakan teknologi hidrolik basko yang antara tercanggih di dunia. Daun jambatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif augmented reality. Okey, cikgu dah baca petikan ni, jadi cikgu nak nanti kamu di rumah cuba baca sekali sambil menyemak buku teks halaman 130. Okey, sekarang kita tengok mengedit dan memurnikan teks. Dalam teks yang cikgu baca tadi, terdapat banyak kesalahan. Jadi, cikgu nak kita sama-sama mencari kesalahan tersebut. Kamu perlu gariskan menggunakan pensel di buku teks kamu. Okey, kita tengok apa kesalahan yang ada di perenggan yang pertama. Okey, kalau kamu nampak di sini ada kesalahan ejaan, teknologi. Teknologi ejaannya bukan JI tapi GI, teknologi. Okey? Okey, kesalahan yang kedua. Okey, kesalahan yang kedua, cuba kamu cari. Pelancong. Pelancong. Sepatutnya ejaannya adalah pelancong. Okey, matanya menilau-nilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelanggatnya. Gelanggatnya, bukan gelanggatnya. Sepatutnya apa? Sepatutnya gelagatnya. Apa dia gelagatnya ni? Perlakuan lah, perlakuan. Gelagat. Okey, kita sudah tiba. Apa kesalahan dekat sini? Jom saya cari.
Sementara itu kamu boleh melihat panorama. Sepatutnya apa? Panorama. Panorama ni maksudnya pemandangan lah. Panorama. Wah, cantiknya seni bina. Kat sini pun ada kesalahan. Kalau kamu tengok ni, tanda pembuka kata ni sepatutnya ada 2 pembuka kata macam ni. Wah, ni bukannya titik, patutnya koma. Okey, cantiknya seni bina. Dan ini bukannya tanda soal. Tanda soal ni hanyalah untuk kita bina soalan. Ini patutnya tanda seru. Menunjukkan dia sangat kagum. Tidak sangka dan mesti tidak sangka saya. Wah, cantiknya seni bina ini. Tidak sangka Malaysia ada binaan sehebat ini. Kat sini, penutup kata dan koma. Luah Farisha. Okey, nanti kamu betulkan dalam buku teks kamu. Kamu betulkan dalam buku teks kamu menggunakan pensel. Okey, Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Apa kesalahan kat sini? Okey, setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dan teknologi. Apa kesalahan? Imbasan Kokba untuk ke galeri di Jantas Puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Tiba-tiba ada tanda soal di sini. Jadi ini salah. Sepatutnya ada titik saja. Tak perlu tanda soal. Titik sahaja. Okey. Kamu dah betul kan? Betulkan dekat buku teks saja. Guna pensel. Okey, kita tengok muka perenggan seterusnya. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak. Ini penggunaan imbuhan yang salah. Patutnya apabila berpijak. Patutnya ada R di sini. Pada lantai kaca duk sinar di hujung Jantas Puncak itu. Okey, apa lagi kesalahan kat sini? Kalau kamu tengok dalam ayat ni, ada mereka mula gemetar apabila dipandang. Sepatutnya apa? Sepatutnya apa? Sepatutnya memandang. Itu berpijak dan sepatutnya memandang. Kesalahan penggunaan imbuhan dekat situ. Okey? Okey, apa kesalahan lagi? Siapa boleh cari sendiri, terus gariskan. Okey, menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai. Betul tak mempunyai? Ini pun kesalahan penggunaan imbuhan. Sepatutnya mempunyai jumlah ketebalkan. Ketebalkan. Sepatutnya ketebalan. Kesalahan penggunaan imbuhan akhiran. Dekat situ. Okey, tengok perenggan seterusnya. Cuba kamu cari apa kesalahan dalam perenggan ni. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jabatan itu. Ni, penggunaan teknologi hidraulik. Sepatutnya hidraulik. Yang ni tercanggih. Kesalahan ejaan. Okey, hidraulik ni sepatutnya yang ni adalah U. Hidraulik. Bukan O. Okey, daun jambatan itu akan menaikkan. Menaikkan. Sepatutnya dinaikkan. Bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Ni tak boleh ada tanda seru. Sepatutnya titik. Itu adalah ayat penyata. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik. Kesalahan ejaan. Sepatutnya automatik. Untuk kenderaan penggunaan dan pengguna akan dinyalakan. Betul tak? Dan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Ni salah. Kesalahan penggunaan imbuhan. Sepatutnya diiringi. Okey, sebelum pulang, ini pun betul. Tak ada apa-apa kesalahan.
Okey? Jadi kamu telah mengedit semula kesalahan yang terdapat dalam petikan ini. Jadi kamu tak perlu buat apa-apa, kamu hanya perlu gariskan dan betulkan dalam buku teks dengan menggunakan pensel. Nanti cikgu akan bincang dengan kamu semasa sesi Google Meet. Tapi tak ada masalah sebab cikgu dah bagi semua jawapan. Jadi sangat senang. Kamu boleh tengok yang mana kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan apa lagi? Tanda baca. Okey? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 131, Rajin Petua Kejayaan. Okey, Encik Rizal, Bapa Irfan menasihati anak-anak beliau dengan melafazkan pantun yang mempunyai perumpamaan. Apa dia perumpamaan? Cikgu dah ajarkan kamu hari tu. Okey, nanti kita ulang balik. Menurut beliau, jika kita ingin berjaya dalam bidang teknologi, mereka mestilah rajin berusaha bagai lebah mengumpulkan madu. Lebah mengumpulkan madu ni maksud apa? Maksudnya orang yang rajin. Cikgu dah pernah suruh kamu cari 5 perumpamaan sebelum ni. Kalau kamu ingat. Dan cikgu suruh kamu bina ayat. Okey, apa itu perumpamaan? Perumpamaan ni dia melambangkan kita dengan sesuatu untuk menunjukkan perlambangan. Contoh, contoh bagai lebah mengumpulkan madu. Lagi apa? Bagai apa lagi? Contoh. Bagai lebah mengumpulkan madu, bagai anjing dengan kucing. Itu perumpamaan lah. Bagai anjing dengan kucing tu maksudnya suka bergaduh. Okey? Encik Rizal juga berpesan agar pengembangan teknologi mestilah diterokai dan ditekuni dengan sebaik-baiknya tanpa mendatangkan kemudaratan. Okey, ini adalah 2 rangkap pantun. Nanti kamu cubalah berpantun di rumah. Burung merbah di hujung perdu, di pohon sukun di tepi perigi. Bagai lebah mengumpulkan madu, rajin dan tekun mencipta teknologi. Jadi, dalam pantun ni kita jumpa satu perumpamaan bagai lebah mengumpulkan madu. Okey, sekarang cuba baca pantun rangkap yang kedua. Ke Kuala Pilah mencari selagi. Di dalam raga berisi ulam. Selesaikan masalah dengan teknologi. Kesejahteraan warga seluruh alam. Okey, jadi kedua-dua pantun ni adalah tentang teknologi. Okey, sekarang perumpamaan ini cikgu dah pindahkan dalam bentuk tulisan Jawi. Tahu kan tulisan Jawi? Jadi, sini bagai lebah mengumpulkan madu. Yang ini kamu bolehlah dia buat titik-titik ni nanti kamu boleh sambungkan dia. Siapa pandai, buat lagi di bawah dengan tulisan yang cantik. Okey? Dan tugasan kamu hari ini sangat senang. Sangat senang tulisan kamu. Tugasan kamu perlu siapkan tugasan buku aktiviti Mesra Digital halaman 79. Kamu perlu tulis semula perumpamaan itu dengan tulisan Jawi. Seperti isi dengan kuku. Kat sini dia dah ni kamu sambung saja titik-titik dan bahagian bawah ni kamu tulis semula dengan tulisan Jawi yang kemas. Seperti isi dengan kuku. Dan jangan lupa cuba baca petikan ni dulu sebelum kamu pindahkan dalam bentuk tulisan Jawi. Okey, cikgu akan semak tugasan kamu pada hari Selasa atau Rabu.
apabila cikgu dah habis mesyuarat dan kamu boleh hantar tugasan dalam GC. Okey, itu sahaja tugasan kamu hari ini. Buku mesra digital halaman berapa tadi? Halaman 70. Buku mesra digital halaman 79. Tulis semula perumpamaan dalam bentuk tulisan jawi. Okey, itu sahaja. Terima kasih.